Assalamualaikum semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baik, kita akan belajar mengenai sirah. Kita akan pergi dulu pada tahun 4. Kita akan sambung pembelajaran yang lepas mengenai tajuk jihad. Sebelum ini, kita dah belajar mengenai apa maksud jihad, sebab-sebab jihad dan pembahagian jihad. Hari ini kita akan sambung tuntutan jihad di negara kita. Yang pertama, untuk menuntut ilmu. Yang kedua, mencari rezeki. Yang ketiga, membasmi kemiskinan. Yang keempat, meningkatkan dan memajukan negara. Apa pula hikmah jihad? Yang pertama, mendapat ganjaran syurga. Yang kedua, mendapat ganjaran syahid. Yang ketiga, berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mendapat pertolongan Allah. Baik, itu saja bagi tahun 4. Kita pergi pula kepada tahun 5 mengenai tajuk perkembangan agama Islam dari sudut ibadah. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan dari segi ibadah. Yang pertama, dari segi solat. Kedua, azan. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Solat difardukan pada tahun ke-10 kenabian. Kefarduan solat diasaskan selepas peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Azan disyariatkan setelah Rasulullah membina masjid pada tahun pertama Hijrah. Persyariatan azan ini setelah perbincangan Rasulullah dengan para sahabat bagi menentukan masuknya waktu solat. Puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah. Setelah iman umat Islam sudah teguh dan difardukan solat 5 waktu, barulah difardukan ibadat puasa di bulan Ramadan. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Zakat memberi kelapangan atau rahmat bagi golongan yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat dapat memelihara keamanan dan keharmonian dalam masyarakat. Haji diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-5 Hijrah. Melalui ibadah haji, umat Islam dapat berkumpul, berkenal-kenalan dan bersatu padu untuk kepentingan umat dan dakwah Islam. Baik, itu saja untuk tahun 5. Bagi tahun 6, kita akan sambung mengenai pembelajaran kita yang lepas, iaitu mengenai Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai sifat peribadi yang mulia. Yang pertama, beliau berjaya dalam perniagaan. Yang kedua, merupakan lelaki pertama dewasa yang memeluk Islam. Yang ketiga, sebelum kedatangan Islam, beliau tidak pernah menyembah berhala, minum arak dan berjudi. Seolah-olah hidup beliau ni dalam keadaan orang Islam. Yang keempat, mempunyai iman yang teguh. Yang kelima, merupakan sahabat karib Rasulullah. Yang keenam, membebaskan Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya dan membebaskan penganut Islam yang lain. Banyak jasa dan sumbangan Abu Bakar As-Siddiq dalam Islam. Yang pertama, mengembangkan syiar Islam ke seluruh negeri Rom dan semenanjung tanah Arab. Yang kedua, berusaha mengumpulkan Al-Quran di atas cadangan Saidina Umar setelah ramai penghafaz Al-Quran mati syahid. Yang ketiga, memerangi dan menghapuskan golongan yang mengaku menjadi Nabi. Yang keempat, memerangi orang yang enggan membayar zakat. Yang kelima, yang terakhir sekali, memerangi dan menghapuskan golongan murtad. Itu saja bagi tahun 6.